Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Satras bin Faridul Atras. Saya daripada kumpulan R. Baik, saya akan membentangkan tentang kaedah pembelajaran dan juga pengurusan pelajar bilingual. Pelajar bilingual ini boleh didefinisikan sebagai tingkah laku negatif yang berada di luar nalar norma masyarakat biasa dan juga tingkah laku yang mampu untuk mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Baik, yang pertama adalah hyperaktif. Pelajar hyperaktif adalah mereka yang mempunyai masalah kesihatan menyebabkan mereka merasa tidak selesa apabila berada di dalam kelas yang duduk diam sambil fokus mendengar apa penjelasan guru. Mereka cenderung untuk bergerak ke sana sini untuk melepaskan, boleh saya rasakan, intuisi diri mereka yang ingin mengenal perkara secara lebih aktif. Mereka ingin bergerak untuk mengenali beberapa perkara yang boleh saya katakan menarik perhatian mereka tanpa perlu duduk diam. Ini menyebabkan mereka merasa kurang selesa, menyebabkan mereka lebih cenderung untuk bersifat aktif. Baik. Kemudian adalah agresif secara lisan dan juga fizikal. Baik. Mereka cenderung untuk mencederakan orang lain, sebagai contoh memukul ataupun mencubit, menendang pelajar-pelajar lain untuk keselesaan diri mereka sendiri. Ini adalah secara fizikal, manakala secara lisan adalah para pelajar yang boleh saya katakan sering untuk mengutuk ataupun mengejek pelajar lain demi untuk kesenangan diri mereka sendiri. Akhir sekali adalah pelajar yang mengasingkan diri. Yang ketiga adalah pelajar yang mengasingkan diri. Pelajar yang mengasingkan diri adalah para pelajar yang cenderung untuk bersifat pasif, ataupun mereka cenderung untuk tidak terlibat dengan interaksi yang sedang berlaku di dalam kelas, menyebabkan para guru sukar untuk mengenal pasti kelemahan mereka di dalam kelas. Ini menyebabkan mereka sering tertinggal ataupun menyebabkan guru sukar untuk mencukil ataupun mengasah bakat terpendam mereka. Okey. Mereka ini juga sering kali bersifat introvert, di mana mereka mengelak ataupun melarikan diri daripada interaksi sosial antara rakan-rakan lain. Akhir sekali adalah vandalism. Para pelajar ini adalah para pelajar yang mempunyai kreativiti yang banyak, namun mereka tidak ada tempat untuk meluahkannya. Oleh itu mereka cenderung untuk menconteng atau menulis perkara yang seringkali lucah ataupun tidak senonoh di dinding-dinding sekolah, menyebabkan perkara ini mereka dianggap sebagai pelajar yang bermasalah. Baik, seterusnya adalah kita mempelajari cara untuk mengatasi mereka. Yang pertama sekali adalah untuk para pelajar yang mempunyai bilingual ni adalah, yang pertama, menggunakan belajar sambil bermain. Okey. Apabila ada belajar sambil bermain ini, ia membantu mereka untuk fokus secara fizikal dan juga mental. Dengan ini, ia membantu mereka untuk lebih menerima secara efektif, bukan sahaja secara kognitif dan psikomotor. Mereka akan menerima secara efektif, di mana diri mereka akan merasakan bahawa tenaga mereka dikeluarkan dan digunakan. Oleh itu, saya mencadangkan untuk para pelajar ini, yang terbaik adalah para pelajar hyperaktif dan vandalism. Di sini kita boleh melakukan aktiviti seperti hangman, aktiviti yang saya suka lakukan di dalam kelas, iaitu kita melukis sebuah bulat, namun ianya akan diteruskan sehingga semua para pelajar memberi satu huruf, sehinggalah peribahasa tersebut dapat diisi dengan huruf-huruf yang mereka berikan. Ini akan memberikan mereka semangat dan juga akan membantu para pelajar pemulihan, terutamanya yang mempunyai masalah bilingual ini, untuk lebih mudah mengeja dan menyebut suku kata perkataan. Ini juga akan melibatkan mereka secara keseluruhan, kerana mereka akan berasa seronok kerana dapat bermain permainan. Kemudian adalah kaedah tematik. Kaedah tematik ini adalah pembelajaran di mana ianya mewujudkan ruang pengajaran untuk para guru. Baik, ianya mewujudkan ruang pengajaran di mana para guru boleh berbincang ataupun bersosialisasi dengan para murid untuk mengenali apakah perspektif ataupun pandangan mereka terhadap beberapa masalah itu. Ini akan membantu mewujudkan hubungan antara para guru dan hubungan percaya antara para guru dengan para pelajar. Ini juga akan membantu terutamanya para pelajar yang agresif lisan dan fizikal untuk mengutarakan apa yang mengganggu fikiran mereka, ataupun apa yang menyebabkan mereka bertindak agresif terhadap pelajar lain. Baik, seterusnya adalah kaedah pembelajaran dan tunjuk ajar. Dalam kaedah ini, ia melibatkan guru bersifat terbuka dan juga
memotivasi dan juga menunjukkan demonstrasi pada para pelajar tentang perkara yang ingin diajar. Ini akan membantu guru untuk lebih rapat dengan pelajar, dan para pelajar juga akan lebih mudah untuk memahami apa dia yang diinginkan oleh para guru. Hal ini kerana dengan demonstrasi dan juga motivasi, para pelajar dapat diperkuatkan secara daripada peringkat awal, di mana mereka akan mendapat bayangan kerana mereka masih di awal umur. Mereka akan dapat bayangan bagaimana untuk mengatasi masalah matematik. Sebagai contohnya lah, seperti saya suka menggunakan kaedah di mana untuk pengiraan matematik kita akan menggunakan imajinasi, di mana kita akan buat sebagai contoh 18 tambah dengan 7. Mana 18 itu kita letak dalam akal mereka, minta mereka mengimajinasikan nombor 18 dan menyambung kiraan mereka dengan nombor 7. 18 tambah 7, maka mereka akan mengira. Lepas 18 adalah 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan juga 25. 18 tambah 7 adalah 25. Ini cara mudah untuk mereka menggunakan akal mereka dan juga imajinasi bersama dengan motivasi dan juga demonstrasi daripada para guru. Ini juga akan meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Saya mensyorkan kaedah ini terutamanya adalah pada para pelajar yang mengasingkan diri, kerana ini akan mewujudkan suatu keadaan yang trust, percaya terhadap para pelajar, terhadap para guru. Kerana para pelajar yang mengasingkan diri ini seringkali mempunyai masalah kepercayaan dan juga sering bersifat pasif. Dengan ini mereka akan lebih bersifat aktif. Baik, akhir sekali adalah dengan memainkan peranan. Saya suka ini kerana ianya melibatkan penglibatan guru untuk boleh saya mengatakan melakonkan beberapa subjek ataupun sub-subjek yang sedang dipelajari untuk memudahkan pemahaman murid. Pelajar yang bersifat mungkin daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah, mereka masih menggunakan imajinasi mereka dengan sangat meluas. Dengan adanya perkara ini, mereka akan lebih mudah memahami, lebih mudah membayangkan apa yang ingin diajarkan. Sebagai contoh, untuk subjek bahasa Inggeris ataupun subjek sastra untuk para pelajar tingkatan 4 dan 5, dengan melakonkan perkara yang ada dalam buku Komsas mereka akan membantu mereka untuk membayangkan dengan lebih baik. Oh, persona ini sedang melakukan perkara ini. Kenapa? Kenapa ayat di dalam puisi itu diletakkan sebegitu? Kerana persona ini sedang melakukan perkara ini. Sebagai contoh, persona itu sedang menggali rumahnya yang abadi. Ini juga bermaksud persona itu sedang menggali mungkin lubang kubur untuk menunjukkan bahawa dia sedang menggali rumahnya yang akan datang ketika beliau telah pun meninggal dunia. Baik, itu saja dan terima kasih.